Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya iaitu tugasan 2 dalam subjek pengantar pengajian pendidikan iaitu GPPP 1092. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nur Afrina Zayana binti Muhammad Zainuddin dari kelas PSV 1 ambilan Jun 2023-2028. Angka giliran saya ialah 2023 09 23 10196. Nombor matrik P23092849. Kemudian saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Najwa binti Muhammad Tani kerana memberi sokongan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah memberi tunjuk ajar dan membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Jadi, tugasan yang kedua ini bertemakan pemanfaatan digital mengaspirasikan pendidikan holistik. Tajuknya, soalan dia, anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar ataupun produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan anda. Jadi, yang pertama sekali, siapakah guru ini? Okey, guru adalah tenaga ikhtisas dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru perlulah terlebih dahulu tampil dengan kepribadian yang unggul sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran, accountability dan bersikap positif bagi memastikan anak didiknya akan berjaya kelak menjadi modal insan yang pertama. Jadi peranan seorang guru ini perlulah mewujudkan suasana dalam kelas yang menarik serta menjalankan aktiviti yang menarik untuk pelajar supaya pelajar dapat menarik minat yang mendalam untuk mengajar. Jadi, guru-guru ini perlulah melaksanakan aktiviti dengan membuat BBM iaitu bahan bantu mengajar di mana ia dapat menarik minat pelajar ataupun memberi keseronokan kepada mereka untuk belajar. Jadi, kita lihat kepada sebelah apa itu BBM. Jadi, BBM ataupun bahan bantu mengajar ialah kelengkapan yang digunakan oleh guru ataupun murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku teks ataupun papan hitam dan kapur dan gambar-gambar sahaja, tapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera melihat, mendengar, merasa, hidu dan sebagainya. Jadi BBM ini dapat memberi perhatian yang lebih jika dilaksanakan dalam kelas kerana ianya menyeronokkan jikalau BBM yang dihasilkan itu kreatif dan inovatif. Jadi yang ini adalah salah satu contoh BBM yang saya cipta untuk merealisasikan murid-murid untuk berseronok di dalam kelas dan juga mereka memerlukan satu aktiviti yang menarik supaya dapat menarik minat para pelajar untuk belajar. Jadi mari kita lihat dengan lebih lanjut tentang BBM yang telah saya hasilkan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bagaimana alat BBM saya ini berfungsi. Baiklah, ini merupakan alat BBM yang saya cipta untuk pembelajaran dalam kelas pendidikan seni visual yang bertajuk bentuk. Okey, di sini ada QR code, quizzes, lagu dan aktiviti. Di sini murid-murid dapat scan QR code menggunakan telefon bimbit guru ataupun yang dibawa sendiri. Jadi murid-murid ini dapat mengeksplorasikan diri mereka ke alam digital. Jadi bila mereka scan, mereka akan didedahkan dengan soalan quizzes, dengan lagu-lagu yang berkaitan dengan bentuk dan juga aktiviti latihan untuk memahirkan murid-murid dalam tajuk bentuk. Okey, jadi di sini yang pertama sekali kotak ini. Kotak ini merupakan seolah-olah seperti game ular di mana ianya bermula dari sini dan berakhir di sini. Jadi murid-murid perlu
membaling dadu dengan rakan-rakan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 orang. Jadi mereka akan berjalan. Bila dia stop di sini, murid-murid, guru-guru perlu memberi bahan yang seterusnya, dan murid-murid perlu meneka sama ada ini bentuk segitiga, segi empat ataupun bulatan. Jadi guru-guru perlu memberi alat bahan tersebut dan murid-murid perlu memilih sendiri. Okey, di sini terdapat pelbagai bentuk. Jika murid-murid dapat di bahagian sini, contohnya bulat, murid-murid perlu meneka perkataan bulat, bujur, segitiga ataupun segi empat. Jadi murid-murid itu perlu memilih sendiri. Jadi dari sini murid-murid akan sentiasa mengingati bentuk-bentuk kerana ianya sentiasa berulangan. Jadi dalam kotak ini juga terdapat aktiviti. Jadi di sini ada bentuk bintang, bulatan, hati, segi empat sama. Jadi murid-murid perlu ambil bahan di dalam ini. Dalam kotak ini ada bahan yang seterusnya. Jadi murid-murid perlu menampal bahan yang sama bentuk dan memilih bentuk mana yang sama. Jadi murid-murid perlu menampal. Contoh dapat bintang, murid-murid perlu tampal di bahagian bintang. Seterusnya di bahagian tepi kotak ini terdapat peta. Ini adalah bahagian permainan puzzle. Jadi murid-murid boleh mencipta puzzle bagi memberi keseronokan ketika belajar dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar ataupun anak murid boleh menyusun puzzle ini sehingga menjadi bentuk-bentuk yang telah ditetapkan. Di sini bahan untuk meletak bahan puzzle. Jadi murid-murid boleh mengambil di dalam kotak ini. Jadi dalam BBM saya ini, ianya terdapat banyak aktiviti yang boleh dilaksanakan, antaranya game ular, puzzle, aktiviti, lagu, kuisis dan juga aktiviti menampal. Baiklah, kita teruskan dengan kelebihan bahan bantu mengajar. Kelebihan yang pertama ialah dapat memudahkan guru-guru dan juga ibu bapa dalam mendidik anak-anak pelajar tanpa memperuntukkan kos yang tinggi. Hal ini kerana bahan-bahan ini mudah untuk dicipta dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang terpakai dan hanya memerlukan kos yang sangat rendah. Seterusnya, bahan ini juga dapat menarik minat anak-anak sekaligus dapat mempercepatkan proses mengingat mereka. Hal ini kerana murid-murid zaman sekarang lebih menyukai kepada hiburan. Jadi dengan cara ini, mereka akan lebih tertarik untuk belajar melalui kaedah permainan yang dilaksanakan. Baiklah, pada slide ini saya akan menerangkan apa kaitan BBM yang saya lakukan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru-guru yang berjiwa pendidik. Yang pertama sekali, dapat merealisasikan antara salah satu daripada 11 ajakan PPPM seperti memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ianya dapat meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran yang maya. Seterusnya, menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan yang terbaik. Yang terakhir sekali, memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan ke diri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus. Hal ini kerana dalam BBM saya ada meletakkan QR code yang bertujuan untuk para pelajar scan dan belajar untuk menggunakan teknologi seperti tablet, telefon bimbit yang dibekalkan oleh guru-guru ataupun guru-guru menyarankan untuk membawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi dari situ, murid-murid dapat mempelajari dengan lebih dalam untuk belajar secara digital dengan menggunakan aplikasi QR code. Seterusnya, membawa mereka kepada lagu, aktiviti serta kuis. Kaitan yang kedua ialah dapat melaksanakan standard 5 dalam aspek SKPM, iaitu kemenjadian murid. Murid dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan, pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
untuk mencapai kesejahteraan diri dari segi akademik, kurikulum dan juga sasiah murid. Seterusnya dapat melaksanakan standard 4 dalam SKPMG 2, iaitu guru sebagai pendorong. Guru-guru dapat membantu dalam meningkatkan semangat murid untuk belajar sama ada dari segi minda murid maupun emosi mereka. Dari sini, guru-guru menjadi pendorong dalam melaksanakan aktiviti seperti BBM yang dicipta. Jadi, guru-guru perlu melihat anak murid ataupun memberi tunjuk ajar ketika BBM yang dilaksanakan itu dapat digunakan dan dimainkan dengan lebih cermat. Kaitan yang seterusnya ialah dapat melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu yang pertama, unsur intelek. Dapat melahirkan individu dengan daya pemikiran yang kreatif dan kritis serta memanfaatkan sesuatu ilmu kepada diri dan juga orang lain. Jadi, bila pelajar-pelajar ini bermain dengan alat BBM yang dicipta, murid-murid lebih kreatif dan lebih aktif ketika bermain serta dapat meningkatkan daya pemikiran mereka. Baiklah, kaitan yang terakhir ialah dapat melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan FPG, iaitu memelihara suatu masyarakat yang progresif. Caranya dengan memberikan penekanan kepada aspek inovatif, analitikal, holistik dan bersepadu dalam melaksanakan sesuatu perkara bagi membentuk murid yang berfikiran saintifik dan juga progresif. Produk ini juga menggunakan kaedah inquiry, iaitu penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta. Baiklah, seterusnya, bahan BBM yang saya cipta ini dapat dikaitkan juga dengan 6 aspirasi murid, iaitu yang pertama sekali, pengetahuan. Di peringkat paling asal, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan juga numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan juga sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan yang menyeluruh tentang negara Malaysia, Asia dan juga dunia dari aspek sejarah, manusia dan juga geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan juga mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid-murid kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain serta berkesan adalah penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Yang keempat, kemahiran duibahasa. Setiap kanak-kanak perlu menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid-murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja ataupun di luar. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Yang kelima, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran
yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak, membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang terakhir sekali, identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh terikat dengan prinsip rukun negara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama ataupun status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat yang kukuh cintakan tanah air diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya melalui belajar, memahami, tetapi juga menerima serta menghayati hakikat yang kepelbagaian. Baiklah, slide yang seterusnya, mari kita lihat kepada implikasi terhadap sasiah guru cemerlang. Yang pertama sekali, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlu berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan ianya tercapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan dan penelitian guru dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian penting bagai mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, guru perlu bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid, menerusi cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang perlu ada pada tahap optimum secara berterusan. Implikasi yang kedua ialah pembangunan profesionalism. Guru perlulah melestarikan pembangunan profesionalism dengan sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran yang berterusan. Guru-guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogi yang holistik dalam pengajaran. Guru juga harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, implikasi yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Guru perlulah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan juga pembelajaran serta teknologi dalam membentuk inovasi murid serta berinteraksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru-guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Guru perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang yang profesional dalam masyarakat global dan digital, termasuklah kemahiran dalam sistem TMK bagi menyokong kejayaan dan inovasi seorang murid. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Harap maaf atas segala silap ataupun tutur kata yang terlanjur dan terima kasih kerana menonton video saya sehingga akhir pembentangan.